قولا فيتبعون أحسنه اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. Tak habis lagi 44 tu. Kata musannif rahimahullah taala wa minha ta'limus sana'i al-khafiyyati min al-hajiyati wad-daruriyati wa minha ta'limuhum al-akhlaq al-fadilata ar-raji'ata ila al-ashkhasi was-siyasiyati al-kamilati al-a'idati إلى الجماعات في المنازل والمدن ومنها الإخبار بتفاصيل ثواب المطيع وعقاب العاصي ترغيبا في الحسنات تحذيرا عن السيئات إلى غير ذلك من الأواعيد. Ya hadirin sekalian, pertama sekali syukur terima kasih kita kepada Allah Taala, syukur kita nikmat hidup masih diberi, yang kita diajar mensyukuri nikmat hidup ni dengan kita diajar berdoa dan menyebut dan memuji Allah Ta'ala di atas nikmat hidup waktu bangun tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Syukur juga kita di atas nikmat Islam dan iman Allah Ta'ala beri, yang diajar dengan lepas-lepas sebut ulama alhamdulillah ala ni'matil imani wal Islam. Syukur juga Allah Ta'ala jadikan kita begitu mudah dan lembut hati kita untuk taat patuh perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan larangannya. Yang tak ramai orang dapat nikmat-nikmat macam mana kita peroleh ini. Begitu juga boleh ada kesihatan, kelapangan masa, dan pula boleh berada dan tegar dengan prinsip mencari ilmu. Semua tu limpah kurnia Allah Ta'ala beri pada kita. Syukur banyak-banyak dan insya-Allah kita memanfaatkan pertemuan pagi ini. Meneruskan bacaan daripada kitab Al-Husul Hamidiyah. Kita masih ada sedikit sebelum nak masuk kepada bab yang kedua tentang bab kerasulan ini, tentang perutusan Rasul yang asalnya bicara di situ, tentang beberapa hikmat kenapa perutusan Rasul itu Allah Ta'ala laksanakan. Jadi antara hikmahnya kita bicara dulu, ada beberapa perkara yang telah disenaraikan, antaranya mengukuhkan hukum-hukum yang walaupun dengan mudah dapat diterima oleh akal, tapi dengan sebab ada Rasul, dia istilahnya mengukuhkan, pengukuhan terhadap apa yang telah dibenarkan oleh akal. Ada antaranya mengkhabarkan perkara gaib, lagi menjelaskan bagaimana perbuatan untuk diadakan kayu ukur, menilai baik buruk. Lepas tu boleh mengetahui bab makan, minum, yang mana halal, yang mana tak halal, yang mana yang boleh mudarat, manfaat. Yang kalau nisbah nak buat kajian, kita perlukan masa yang sangat panjang pula tu, dengan bahaya begitu besar, silap makan, uji, try, mati. Tapi Rasul khabar kita mana yang mudarat dan manfaat, dengan terus directly daripada Tuhan yang Alamul Ghuyub menceritakan kepada kita. Jadi yang kita nak sambung tanilah. Kata dia wa minha ta'limul sana'i al-khafiyyati min al-hajiyati wad daruriyat. Wa minha sebahagian daripadanya hikam masalah, sebahagian daripada hikmat, sebahagian daripada rahsia yang tersirat perutusan Rasul adalah ta'limus sana'i al-khafiyyati. Apa dia sana'i khafiyah ni? Minal hajiyati wad daruriyat. Adalah mengajar sana'i khafiyah. Itu rasanya. Ya. Surat 44 1/3 daripada bawah. Lebih kurang. Ta'limus sana'i al-khafiyah, mengajar apa kita nak terjemah? Sana'i, asal mana sana'i ni pekerjaan, aktiviti al-khafiyah yang tersembunyi. Pekerjaan atau urusan-urusan, aktiviti, perbuatan-perbuatan yang tersembunyi. Apa dia sana'i khafiyah yang dimasukkan di sini? Minal hajiyati wad daruriyat. Hal keadaan perkara yang tersembunyi ini, antaranya ada yang istilahnya hajiyat, keperluan, wa daruriyat, dan apa lagi, kemudahan. Hajiyat, daruriyat tak kena.
Hajat dan daruriyat mana seerti kalau ikut sini. Hajat keberhajatan, wa daruriyat dan keperluan. Terjemah itu. Istilah bahasa Arab bila hajat, hajatlah bahasa kita hajat. Daruri ini maksudnya benda yang tak dapat tidak. Jadi Rasul akan memberikan penjelasan di situ yang mana yang dinamakan daruriyat. Kalau bahasa kita daruriyat ni keperluan lah kan. Sikit kalau sebutkan bahasa keperluan ni, apa keliling kita itu adalah keperluan. Dia bukan kemudahan. Boleh faham tak istilah tu? Apa dia keperluan keliling kita? Tempat tinggal. Yang mesti tu daruriyat. Tu daruriyat. Bahasa Inggeris panggil apa? Facility lah. Necessity. Mesti ada. Necessity. Saya tumpang bahasa. Sebab kadang-kadang tepat tu Melayu keperluan. Longgar kan. Necessity. Best. Sedap. Saya boleh faham tumpang sama. Okey. Saya faham Arab tu. Daruriyat. Daruri maksudnya. Maksudnya kalau tak ada ni jadi darurat lah kau. Bahasa ni tu macam air tak ada, darurat lah. Kita setengah tak ada air ni. Okay. Kita tak ada kan. Dia duk repair pipe tak selesai lagi. Saya singgah hari ni, dengan hari ni, hari tu pun singgah kena dah sekali. Air tak ada. Ni tak ada. Ingat ke dah selesai dah, tak selesai juga. Dekat intim ada. Sini masjid tak ada. Okey, tak apa. Terima kasih dia atas informasi-informasi yang berharga itu. Pasal dia menyelesaikan daruriyat kita kan. Kalau tidak lagi, gagal mencari masalah. Benda kita tu daruriyat. Tak ada tu jadi darurat kita. Tu saya nak ajar bahasa daruriyat tu. Jadi istilah mana yang daruriyat tak daruriyat ni. Jadi yang mengajarkan prinsip itu, tambah pula daruriyat itu benda yang istilahnya khafiyah. Jadi yang mengajar benda itu Rasul lah. Kalau kita sebut bab makanan, minuman, tempat tinggal, yang ni dia bukan khafiyah. Yang ni zahirah. Maksudnya bab makan minum, air tak ada, siapa pun akan tahu bahawasanya akan jadi masalah besar pada umat dengan sebab makanan, minuman, tempat tinggal, lagi apa pakaian. Tak ada hal tu memang masalah besar. Yang tu kita kata binatang pun akan faham kan tentang daruriyat ni. Yang ni dia sebut bukan daruriyat yang zahirah, tapi daruriyat daripada sona'i yang khafiyah. Misalnya tak ada isteri macam mana? Orang perempuan tak ada suami je. Mengelupar kau. Ada bab sampai mengelupar. Minta maaf saya guna bahasa-bahasa gitu. Jadi siapa yang nak ajar berapa keperluan, berapa kapasiti yang boleh pakai, tak boleh pakai apa? Herak Rasul. Satu syarat yang ajar lelaki, dia memang bagi kelulusan boleh kahwin, orang perempuan pun ada kahwin, tapi perempuan tidak akan ada somebody else boleh share. Tak ada. Tapi kalau suami, ada orang perempuan lain boleh share. Tapi sampai maksimum 4 je. Siapa yang bagi hukum daruriyat macam tu? Allah Ta'ala. Melalui Rasul. Satu benda-benda macam ni kita nak sebut, benda-benda macam ni siapa yang bagi hukum? Allah Ta'ala. Dia yang cipta kita. Dia tahu kita punya fitrah, keperluan, kapasiti, apa seumpama bahasa itulah. Dan nisbah mana baik, mana tak baik. Pasal dia yang buat kita. Dia Allamul Ghuyub, yang amat mengetahui perkara ghaib. Bahkan dia yang mencipta kita dengan kita punya keperluan, kapasiti kita, apa lagi bahasa itu, fitrah kita, perasaan kita, jiwa kita. Dia yang buat kita. Takkan dia tak tahu. Satu, dia diberi kelepasan apa yang sepatutnya itu dia lepaskan kita. Satu, bila ada penjelasan daripada Allah, Rasul, atau kita bicara ni Rasulullah pasal dia messengernya, dia yang menyampaikan. Kalau dia dakwa tu daripada Allah Ta'ala. Kalau dia kata tu dakwa daripada Allah Ta'ala dengan kata wahyu itu adalah Quran, itu akan jadi sabdaan dia. Macam mana pun sabdaan dia, martabat dia macam mana Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia takkan bertutur daripada keinginan, runtunan hawa nafsu dia. In huwa illa wahyun yuha. Tidak ada apa yang ditutur dan disebut melainkan semuanya ialah wahyu yang diwahyukan. Jadi apa hukum hakam yang penjelasan melalui messenger ni mesti surely from Allah Ta'ala. Jadi benda yang sona'i khafiyah ni, maksudnya kerja buat yang berbentuk yang tersembunyi dalam bentuk hajiat dan daruriyat ni. Rasulullah cerita. Satu anak yatim, masalah semua bab. Nak pergi urai tu tak ada terlintas pula yang mudah nak sebut tentulah.
Masalah perlu pada isteri, apa lagi, anak, tanggungjawab. Lepas tu kalau kata berlaku proses perceraian, siapa yang kena ngasuh? Fitrah kalau ikut, bapak pun nak anak, mak pun nak bela anak. Siapa sepatutnya kehajatan lebih besar dan daruriat? Anak sebenarnya di mana? Mak ke bapak? Waktu tu bapak hak dia apa, mak dia apa dia sepatutnya ditunai. Itu nisbah kasih sayang. Ibu bela, ibu mengasuh. Tapi nafkah siapa punya? Bapak. Siapa yang mengatur peraturan itu? Allah, Rasul. Yang tu yang kita kena belajar. Apa dia. Sikit lagi kalau daruriat dan hajiat. Itu saya sebut ke munakahat sikit. Tadi ibadat sikit. Dalam bab ni sikit. Muamalat. Kita ni perlu ke ada insurans untuk jamin kita? Kita bayar, nanti ada pihak tertentu, bahasa saya nak sebut ni insurans lah, yang untuk menjamin kita. Bila kita mati, isteri kita senang, anak kita senang. Pasal ada pihak ketiga daripada kita lah kan. Kita pihak pertama, isteri, anak-anak keliling kita tu pihak kedua. Jadi ada pihak yang gede-gede ni, dia nak jadi jamin dengan kutip bayaran kat kita tertentu untuk nak jamin kita. Kalau you ambil kita punya package ni, bayaran 6 bulan-bulan, kita jamin ilat kekal macam ni, mampu macam ni. Pergi bahasa mampu tu, saya nak burukkan dia orang punya kerja tu, saya guna bahasa itu. Ini dapat ni kematian ni, kadang kematian hak ni. Jadi kalau awak mati, isteri awak, anak-anak awak sedang. Perlu ke jaminan itu? Mana tahu? Memanglah orang Ta'ala ada, orang bukan tak ada. Untuk dia mana buat tu? Dia apa? Ikhtiar. Betul ke ikhtiar macam tu? Yang tu yang kena tengok. Dia bukan duit lebih. Kalau saya bukan ni ya. Bodoh tak kata nak bubuh duit mana. Saja bubuh gitu ya. Dah sebut. Yang tu tak lebih. Yang demo tu gede-gede duk sibuk jamin ke orang buat apa? Jadi adakah itu hajiat? Saya nak sebut tu. Adakah dia hajiat? Adakah dia daruriat? Cuba. Macam mana kayu ukur? Siapa yang nak jadi measurement dia? Siapa? Syarak. Macam tu istilahnya. Pasal saya baru ni pun ada ditanya dalam bab tu kan. Apa masalah insurans ni? Insurans ni istilahnya judi. Kalau kau nak syarak. Maksudnya apa? Dia menjamin sesuatu yang belum tentu. Kalau bayar beli ni. Walaupun jual RM1 juta. Siapa nak beli, belilah. Boleh jual. Cuma siapa nak beli, orang beli 8 kupang, RM1, orang belilah. Tapi kalau air semua tak ada, RM1 juta pun, kalau nak waktu tu perlu, orang beli tak? Beli. Tapi sah juga beli. Tapi jamin, dia balik pada zaman Zorro dengan Cowboy. Tak betul lah. Zaman Cowboy dulu. Kalau kau nak selamat, kau bayar. GST. Cuma dulu nama lain lah. Dulu cukai keselamatan, cukai ini. Kalau tidak, nanti pencamun masuk, kami tak, Syarif tak tolong. Bunyi Cowboy lah sikit kan. Pasal cerita Cowboy kita faham. Zaman dulu tu penjamu minta ufti apa tu. Ni kami lindungi. Kedak tak dapat perlindungan. Apa tu? Itu kaedah tu memang kaedah Islamik ke? Katalah insurans kesihatan. Orang sakit itu nasib lah dengan izin Allah dia ambil insurans boleh menampung dia masuk hospital swasta yang baik layanannya. Kalau ibu hospital tak layak, tak baik layanan. Dia banyak benda nak usik tu, nak usik hospital tu satu. Itu satu hal. Jadi nak sebut apa? Masalah pesakit tu sendiri. Pasal sakit sihat itu kita tak boleh blame orang Ta'ala kan. Kira wajibnya bersabar. Walaupun tak dapat layanan baik, tak ada ubat, kaedah kita sakit macam mana pun wajib atas kita sabar, bukan wajib cari kesembuhan. Berubat adalah sunat. Hukum kena faham. Lepas tu nak sebut tentang ni insurans ni katalah gede-gede minta bayaran ni buat apa kalau tak sakit macam mana? Dari simpanan lah tu kalau ikut pakai, bukan masalah tu. Kalau agak susah mintalah bantuan. Dan sepatutnya siapa yang akan kena prihatin dalam masalah memberi bantuan ni? Siapa? Pemerintah. Pasal tu dia punya tanggungjawab. Tapi sekarang semua di swasta. Tu saya kata banyak benda saya nak komen tu. Jadi dengan sebab tu dia menyebabkan orang jadi susah. Lepas tu dia swasta duit tak ada lagi. Cukai minta lagi. Minyak dia bagi turun hari ni, tak tahu 97 tak jual. Tak ada.
Kita nak pakai 97 kan. Dah turun harga sikit. Pula tu dengan dia punya performance yang lebih tinggi daripada 95 pakai 95 orang kaya lah ni. Dia bagi semua orang jadi orang kaya. Pasal apa? Dia sekat 97. Jadi 97 pun bukan apa. Dia punya adisi apa? Adisi tu minyak. Dalam satu tangki tu dia berbual 3-4 tong. Ni untuk jadi 97 atau 95. Jangan tak tahu tau. Benda yang sama aditif dia yang ditambah tu untuk menyebabkan pemangkin untuk pembakaran itu menyebabkan dia jadi 95 97. Saya ada driver lori yang bawa tangki minyak ni kawan dengan saya tahu. Kalau dia terlupa bubuh tu orang tisat kena bagi 5 minit lu bubuh tu nanti baru dia boleh loading masuk dalam tangki minyak dekat mana-mana petrol pump. Tapi sekarang dia tak buat macam tu. Dia bagi semua pakai 95. Memang jahat gila ni. Saya tolong menyokong apa ayat-ayat yang disebut je. Yang ni kalau keluar, kalau Syekh Nuruddin cakap ni, mampu kena Perak tak boleh cakap lah. Sabit Ahmad Razaini lah cakap ni. Iya. Dia orang gunakan macam tu lah. Kalau ikut, banyak benda yang kalau ikut nak cakap tak betul tu. Tapi yang tak betul kata tak betul lah. Takkan nak kata betul. Jadi asal tu saya saja ke sana sikit pasal nak sebut siapa yang nak mengajar kita ini adalah hajiat dan daruriyat. Pasal kalau zaman lah ni sikit lagi nak sebut. Nisbah Rasul dia ajar tau. Cuma kita bila tak belajar sepadan betul-betul lah ni walaupun agamawan dia menggunakan istilah hajiat dan daruriyat ni untuk meluluskan benda yang asalnya haram dalam syarak tapi menggunakan istilah hajiat dan daruriyat sebagai satu kaedah fiqh untuk meluluskan benda yang haram dulu sekarang jadi halal. Tahu apa dia antaranya? Derma organ. Syekh Nuruddin antara kena ban nak tu pasal apa? Dia kata derma organ haram. Fatwa kebangsaan macam mana? Halal. Pasal apa? Daruriyat dan hajiat. Dia ada 3 satu benda disebut. Kalau lani punya istilah qawaid fiqh. Sampai dia mengenepikan habis hukum syarak dia pakai qawaid lagi. Apa dia? Daruriyat, hajiat, tahsiniyat. Tahsin. Bukan tahsin Quran. Bukan perhiasan. Tahsin hasanah maksud untuk kebaikan. Untuk menambah baikkan kehidupan kita. Ini sepatutnya kena ada. Tahsiniyat, lagi hajiat, daruriyat. Jadi yang tu dia bagi alasan untuk membenarkan syarak. Saya kata orang perempuan pergi umrah macam mana? Yang ni daruriyat. Apa siapa? Kalau orang perempuan nanti kita semua kata nak kena mahram bukan semua ada mahram, tambahlah ibu-ibu tunggal semua. Jadi tak boleh pergi. Daripada tak boleh pergi langsung, boleh jugalah pergi. Jadi kita luluskan juga untuk boleh musafir. Lagi pun ramai orang lagi pun ke terbang ramai orang, bas ramai orang, kat Mekah ramai orang, kat hotel ramai orang, bukan tak jadi mudarat punya. Jadi ada daruriyat di situ. Daruriyat. Dia yang jadi hak macam dia pula Tuhan pembuat syarak. Yang ni yang zaman lah ni dah jadi macam tu. Satu kalau saya lah nisbah kalau sebut pemerhatian hukum hakam keliling ni jadi pening macam-macam. Pening. Bukan pening saya tak pening lah tapi tengok Allah macam ni punya pendapat disebarkan dalam masyarakat kita. Cacah merbah habis. Ustaz ni macam lain, ustaz pondok macam lain, ustaz ni macam lain. Ustaz belaka. Apa ni orang awam. Baru ni duk sebar apa tu? Yang buku tu. Beginilah Islam mengajar kita. Bunyi macam bagus. Habis pun kau tu terpaksa nak cover balik lah. Nak tutup pula. Benda-benda itu sebar buat apa? Bodoh-bodoh tu. Ada orang tak faham sudah. Diam je. Nak sebut tu agak konar sikit. Pasal saya nak sebut. Mana yang kita nak jadikan istilahnya itu adalah istilah daruriyat dan hajiat. Mesti di kayu ukur dia apa? Itu yang kalau macam kita belajar fiqh tu, situ lah kita nak belajar daruriyat dan hajiat syarak. Cuma kita lah ni duk bicara bahasa bab rampas lagi kan. Tak selesai tu. Lupa bab mana pun. Kita masih bab tu lagi. Apa nak sebut? Jadi nanti ke depan nanti jumpa dalam bab domain, bab ikat jamin, ada istilahnya kafalah, bab kafil, bab kafalah. Mana yang boleh ikat jamin, mana tak boleh ikat jamin, mana hakullah, mana hakul adam. Kita mesti ukur dengan syarak. Kalau ukur dengan kerajaan, semua kes ikat jamin. Boleh saya buat bahasa itu, walaupun saya tak menghalusi bab-bab penghakiman kerajaan ni. Tapi umumnya apa kes pun ikat jamin, semua ikat jamin, semua ikat jamin, semua ikat jamin, semua ikat jamin. Semua boleh ikat jamin. Bunuh pun boleh ikat jamin, boleh keluar, boleh ikat jamin.
Pula tu orang kata orang yang dibunuh macam mana? Orang dibunuh, keluarga dia macam mana? Tak ada pembelaan langsung. Ikat jamin kau dapat duit, kalau lari ke apa ke, apa-apa, siapa dapat duit tu? Kerajaan. Orang yang keluarga dibunuh, apa hak dia? Nothing. Patutnya dia dapat diat, dapat kepada waris dia mati. Waris yang dibunuh, yang dibuat jenayah. Tapi dengan undang-undang yang ada tu, siapa yang memahamkan daruriyat dan hajiat itu? Dah hak tu nak bagi pada siapa? Itu yang kita balik kena ngaji syarak balik. Kalau lah ni, semua daruriyat hajiat, daruriyat hajiat. Pening-pening. Tu ikutlah pengajian dia lo. Saya nak nasihat itu je. Pasal lama lah ni orang mengaji pula ke? Tapi mengaji macam special lah. Kalau moden, jangan moden. Kalau saya ajar ni, saya memang tak ada ajar lain. Saya ajar yang saya ngaji yang memang betul kitab lama-lama. Kitab kita ni kalau tengok salah silah, semua salah silah daripada ulama-ulama dulu, daripada zaman sahabat. Kalau tengok dari aturan salah silah ilmu tu sama, fiqh pun sama. Kalau daripada Syafi'i ambil dari siapa? Imam Malik siapa? Semua kalangan-kalangan tabi'in, daripada sahabat, daripada Rasulullah. Zaman laninya semua putus sanad. Mana ada? Nak sebut siapa? Qardawi dengan siapa? Saja sebut nama-nama yang popular sikit ni. Dia belajar oleh siapa? Siapa tok guru besar dia nak sebut? Kita pun tak tahu tok guru dia, tiba-tiba muncul dia jadi orang besar. Mana saya nak sebut tu? Kalau kita dengar tok guru ni, cuba tanya, tok guru dia siapa? Tok guru dia siapa? Kita boleh tahu semua tok guru semua besar-besar. Imam Syafi'i, Imam Malik belajar oleh siapa? Semua tok guru dia hebat-hebat semua tu. Kita yang zaman lah ni tiba-tiba jadi tok guru lah. Siapa dia belajar? Tak tahu. Main baca je. Main baca tak jadi tok guru. Itu banyak yang tu yang ditok garu. Sajalah saya guna bahasa-bahasa macam tu. Macam mana pun asal kita nak bukan nak mengajar benda yang khafiyah, benda yang internal yang dalaman kita pun tak tahu adakah dia daruriyat ataupun hajiat. Jadi siapa yang nak memberikan kayu ukur tu? Rasul lah. Satu kalau saya syarahkan sikit derma organ tu, walaupun rasanya kalau kuliah saya sering dah ada beri penjelasan kalau dalam isu-isu tu. Yang kalau ikut dari hukum syarak memang jelas benda tu dia bukan hajiat dan daruriyat. Dia lah benda yang muhattamat, benda yang wajib, yang mesti dipatuhi. Dan walaupun pada kita kata itu adalah daruriyat dan hajiat ataupun tahsiniat tadi, tapi kalau ikut syarak dah kata tak boleh lah. Lagipun semua bahasa dia apa? Saya nak tunjukkan batilnya pendapat kata derma organ tu. Saja nak syarah tu. Saya nak support Syekh Nuruddin. We support Syekh Nuruddin. Saya sebut tu pasal dengan apa dia ajar dengan siapa saya mengaji sama. Boleh menggalakkan orang bunuh orang. Menggalakkan benda yang Saya nak di atas ayat tu saya nak kata gini. Antara aplikasi daripada boleh pendermaan organ pasal seolah-olah organ tu kita punya, we can do what we want. Okay, seolah-olah itu kan. Tu yang dia boleh meluluskan tukar jantina tu. Pasal apa? We can do what we want. We want to make ourselves feminine, male, female, it's up to you. Why? You have your right. You have your right. Tu saya nak tepuk meja. Kalau ikut, we have no right. We have Allah right. Bila Allah tak bagi right, I don't know. You have no right. Jadi organ bukan kita punya. Nama derma pun tak betul. Derma ni mesti syarat milik. Boleh tak? Yang ni masjidnya. Ni. Siapa tak ada cawan? Boleh saya derma? Apa kesalahan saya? Saya menderma bukan milik saya. Okey. Which part is our wedding is ours? Bulu kening boleh jawab tak? Pasal apa? Jawab. Kita hanya istilahnya mentadbir mengurus barang pinjaman. Semua pinjam. This is not ourselves. Yang kita milik atas nama milik. Batang tubuh kita bukan milik kita. Kita tak boleh ambil mata aku. Even gigi pun you tak boleh cabut kalau dia tak sakit. Kalau nak pasang besi tu gigi jongang jatuh raya. Motor nak pergi lawa sikit, jangan cabut sini, bubuh besi. Bubuh 3-4 bulan, 8 bulan, setahun pakai nak pergi elok. Macam mana? Cabut tu haram. Jangan tak tahu kau tu, jangan buat bodoh tu. Cabut tu haram. Bubuh besi tu tak apa. Dia pasal bubuh besi tu dia tak ada istilahnya menghilangkan sesuatu ciptaan Allah Taala. Dia istilah macam tulang bengkok nak bagi lurus. brace tu setengah gigi dia kena cabut.
Bila kena cabut tu layan haram. Why you cabut yang gigi? Apa masalah? Yelah, masalah lebih tu memang dia lebih kan. Hazam min fadli rabbi lebih kan. Tak cabut. Tak ada apa. Kalau kata pakai besi tak ada masalah. Dia seolah-olah macam kadang-kadang ada baby yang lahir, dia punya tulang bengkok lah, kaki tangan dia. Memang kadang-kadang ada yang naturally orang Ta'ala buat dia akan lurus balik. Tapi kadang-kadang terpaksa dibelat, diikat. Untuk meluruskan dia. Boleh ikat? Boleh? Boleh, tak ada masalah. Lagipun kita tak komen apa-apa. Itu tak ada masalah. Tak ada masalah tu. Jadi gigi bubuh tu untuk betulkan kedudukan dia, rapatkan dia dengan tanpa apa-apa cabut. Tak ada masalah tu. Tapi kalau cabut, apa masalah? Sakit apa? Kalau bulu mata semua ni bulu kening semua panjang macam ni, tutup mata macam mana? Nak tengok orang kena selak tu macam mana? Itu boleh potong. Boleh potong. Itu pun kalau tak boleh ditocang kan, ataupun disanggul kan. Saja saya guna bahasa gitulah kan. Kalau boleh, kalau bubuh pula jadi ganggu pula, kete pula. Boleh potong. Potong sekadar untuk menghilangkan gangguan daripada boleh dilihat, that's all. Saja-saja cabut untuk cantik. No, bukan ajaran syarak. Tu. Apa yang kata dia ialah daruriyat, dia ialah hajat. Ustaz, tambah gigi Ustaz? Tambah gigi sebab. Tambah gigi. Itulah kalau atas tambah gigi, just bubuh gigi palsu tak ada masalah lah. Pasal istilahnya dia tak tanam. Masalah tanam tu lah kalau nak tengok ada masalah pun. Pasal tanam tu tak ada gigi apa masalah? Makan susah. Dia lebih pada tahsin niat. Tu tahsin, kalau ikut takridah tahsin, boleh tahsin asal mana hasan tu baiklah kan, mengelokkan untuk mencomelkan tahsin. Adakah itu istilah tahsin niat? Dia kalau ikut dia yang boleh ad-daruriyat baru ditubihu mahzurat. Kalau tidak boleh. Jadi asal bahasa tanam-tanam ni muka tak lawa, potong sikit, buang sikit, bagi tegang sikit, boleh? Tak boleh. Tak boleh. Pasal apa? Apa daruriyatnya? Maksudnya tak bagi cegah muka mati, ada? Tak ada. Tak tanam gigi mati. Tak ada, tak boleh apa. Satu kalau jari tumbuh satu lagi. Saya nak sebut apa yang bukan milik kita. Jadi don't ever you do something without Allah Ta'ala permission lah. Bagi faham kedudukan tu yang kalau sebut bahasa balik, derma organ tu. Derma tu pun tak betul lah. Bukan kita punya. It is not ours lah. Bukan kita punya. Okay, saya nak sebut, kalau jari tumbuh, boleh buang? Apa masalahnya jari tu? Kalau tak ada apa-apa masalah, tak boleh buang? Elok, tak ada masalah. Mana yang kau tahu elok tak elok? Mana yang khufiyah di situ elok tak elok? Ataupun adakah sebenarnya buang tu sebenarnya tak elok? Yang buang saja pendarahan, dia punya lubang darah tak boleh tutup. Boleh jadi ya. Pasal memang ada anggota-anggota kita yang macam tu. Urat tu tadi pasal kena jahit pula. Dah jahit macam ni, ini masalah lah. Satu kalau orang tanya masalah ibu tak mau beranak, tu buat macam mana? Simpul rahim. Boleh tak simpul rahim? Ikat lah bahasa, ikat rahim ke apa? Boleh? Apa masalah? Nak simpul rahim apa? Takut mengandung. Tak ada cara lain ke buat? Bodoh kan? Tak ada, mereka saya bagi kursus. Minta RM50 seorang. Tak payah panggil apa tu, tambi-tambi, apa nama? Itu penyakit tuan kan? Siapa nama dia? Ismail Tambi. Bukan Tambi Cik. Sekilas saya main bahasa tu. Tak payah panggil dia. Panggil saya boleh bagi kursus tu. Apa perlu ikat-ikat? Apa perlu ikat? Ikat-ikat tu pula tengok long term pula 10 tahun tu sakit sana, sakit sini, ni tak betul, darah tinggi lah, ni lah, sasap pitam lah, apalah. Apa masalah? Memang masalah risiko kandungan. Betul kan? Sebenarnya mengandung tu risiko ke tak mengandung tu risiko? Sikitlah saja usik-usik itu. Jadi macam mana kita nak tahu apa kayu ukur khafiyat, yang mana yang daruriyat, hajiat mana? Mesti dengan istilahnya dengan tenang, tengok rujuk ulama-ulama pakar, ulama-ulama nafs, ulama yang nak taat. Ulama yang memang dia ada khasyiatillah. Tu tengok. Kalau ulama-ulama berjawatan ni, tu ulama berjawatan dan lantikan. Kadang-kadang tak ada kelayakan pun. Bahkan bila keluar fatwa macam syaitan. Saya nak buat bahasa gitu. Kalau saya Syekh Nuruddin ni tak boleh dengan jawab macam jalan dia ni.
Tak boleh lah. Kalau ikut saya ngajar kat atas pun, yang ni ikut dewan tertutup sikit kan. Ngajar open kat masjid pun saya sebat semacam je. Tapi diorang tak buang saya lagi, tak apa, ngajar je lah. Tapi saya punya prinsip macam tu lah. Tanya soalan macam tu, keren-keren lah saya jawab. Saya tak ada sembunyi ilmu. Sembunyi ilmu bahaya. Mampu esok